Hai semua, Shalom. Marilah kita mendengar firman Tuhan pada hari ini, 6 Mac, yang ditulis oleh Pastor Chris Oyakilome, yang bertajuk, Fikirkanlah lebih daripada dirimu sendiri. Haleluya. Mari kita sama-sama melihat ayat pembukaan kita dari Filipi 2 ayat 3 hingga 4 yang berkata, Jangan menolak orang lain untuk sampai ke hadapan. Jangan mengampu untuk sampai ke atas. Ketepikan dirimu dan tolonglah orang lain untuk maju. Jangan obses untuk mendapatkan keuntunganmu sendiri. Lupakan dirimu sehingga cukup untuk menghulurkan bantuan. Amin. Saudara-saudari sekalian, sebab itu, pertama sekali aku menggesa agar dipanjatkan permohonan, doa, syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua orang yang berada dalam kedudukan yang lebih tinggi, supaya kita dapat menjalani kehidupan yang tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Haleluya. Itulah yang baik, yang berkenan di hadapan Allah, Juru Selamat kita yang mengkehendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Amin. Ini dalam 1 Timotius 2 ayat 1 hingga 4. Ianya adalah tanggungjawab kita untuk mengubah dunia melalui doa, pelayanan, dan protagonisme. Itulah yang harus kamu lakukan. Jika tidak, kamu sebenarnya tidak hidup lagi. Dalam Nehemia 4 ayat 14, ketika orang Israel mula membangunkan tembok Yerusalem dan bersiap sedia untuk mempertahankannya, Nehemia berkata kepada mereka, berperanglah untuk saudara-saudaramu, anak-anak lelakimu dan anak-anak perempuanmu, istrimu dan rumahmu. Dia tidak berkata, berperanglah untuk diri sendiri. Dan perkataan rumah di situ tidak merujuk pada bangunan. Dia merujuk kepada kaum-kaum, seluruh keluarga, sebagaimana kamu akan berkata, rumah Yusuf. Dia membangkitkan roh kemenangan dalam diri mereka. Haleluya. Para juara tidak berjuang untuk diri mereka sendiri. Mereka berjuang untuk orang lain. Itulah yang kita baca dalam ayat Injil tema kita. Ia mengatakan, ketepikan dirimu dan tolonglah orang lain untuk maju. Jangan obses untuk mendapatkan keuntunganmu sendiri. Semasa kamu berdoa, ia tidak sepatutnya selalu berkaitan dengan perniagaan kamu, keluarga kamu, atau perkara-perkara yang berkaitan dengan kamu. Ia sepatutnya berkenaan dengan tujuan yang lebih besar. Jangan fikirkan dirimu sahaja. Ada banyak orang yang sedang melalui penderitaan, dan merekalah yang harus kita doakan. Alkitab mengatakan bahawa Tuhan Yesus bersimpati dengan kelemahan-kelemahan kita. Ini dalam Ibrani 4 ayat 15. Rasailah keadaan orang yang berdosa dan orang lain yang menderita di sekeliling kamu. Biarkan penderitaan orang miskin, orang sakit dan orang yang tertindas membangkitkan perasaan belas kasihan dalam dirimu untuk bersyafaat bagi mereka dan membawa perubahan dalam kehidupan mereka hari ini. Kita mesti terus bersyafaat untuk negara-negara, para pemimpin dan orang di seluruh dunia, terutamanya pada hari-hari yang terakhir ini. Amin. Saudara-saudari sekalian, marilah kita sama-sama berdoa. Terpujilah Bapa, terima kasih atas peluang untuk mempertahankan orang lain, untuk membawa perubahan dalam kehidupan dan keadaan mereka. Aku berdoa bagi mereka yang direncanakan untuk menerima keselamatan hari ini di seluruh dunia, agar cahaya Injil yang mulia itu akan bersinar di dalam hati mereka dan menghapuskan kegelapan dan memindahkan mereka ke dalam kebebasan sebagai anak-anak Allah dalam nama Yesus. Amin.
Untuk renungan tambahan, kalian boleh merujuk dalam Alkitab 1 Timotius 2 ayat 1 hingga 4. Haleluya, puji Tuhan. Beritakanlah Injil firman Tuhan ini kepada kawan-kawan, keluarga, jiran dan sesiapa sahaja dengan menekan butang like, share dan subscribe di YouTube channel Rhapsody Reality Malaysia. Jumpa lagi esok. Tuhan memberkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahawa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tahniah, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati anda semua.